Salam sejahtera. Hari ini anda akan belajar sains tingkatan 2 di bawah tajuk 6, asid dan alkali. Asid dan alkali. Kita cuba tengok 3 persoalan di sini. Mengapa sesetengah buah berasa masam? Persoalan yang kedua, apakah nilai pH bagi air tulen? Yang ketiga, adakah sengatan lebah berasid? Jom kita tengok. Okey, mula-mula kita tengok pH kulit manusia di bawah info sains yang kita perlu tahu. Kulit kita sebenarnya secara semula jadi. Dia direka bentuk untuk melawan jangkitan patogen. Apa itu patogen? Apa itu patogen? Patogen ni sebenarnya merupakan mikroorganisma yang boleh membawa penyakit kepada kita. Contoh sekarang, patogen yang kita sering sebut adalah virus COVID-19. Jadi, kulit kita secara semula jadi, dia boleh melawan jangkitan patogen sama ada virus, bakteria dan sebagainya. Tahap pH kulit kita memainkan peranan dalam melawan jangkitan-jangkitan ini. Jadi kulit kita sebenarnya mempunyai satu lapisan perlindungan yang nipis yang kita kenali sebagai asid mantle. Lapisan ini terdiri daripada bahan berminyak yang kita panggil dengan nama sebum dan peluh, membuatkan kulit kita sedikit berasid dan melindungi kulit kita daripada persekitaran luar. Jadi ini kita akan tengok 6.1 sifat asid dan alkali. Jadi kita tengok apa itu asal unsur asid. Perkataan asid sebenarnya berasal daripada perkataan Latin iaitu acidus yang bermaksud masam, manakala alkali berasal daripada perkataan Arab alkali yang bermaksud abu tumbuhan. Jadi kita tengok yang pertama untuk hari ini ialah sifat-sifat asid. Okey, di sini kita kena tahu yang pertama, asid ni berasa masam. Yang kedua, dia bersifat mengakis. Apa maksud mengakis? Bermaksud sekiranya kita titiskan asid kuat ke atas kertas turas tu boleh menjadi berlubang. Itu maksudnya sifat mengakis. Asid mempunyai nilai pH yang kurang daripada 7. Kalau 7, pH adalah neutral. pH ni ada nombor daripada 0 hingga 14. Jadi, apabila pH, cara kita nak tulis pH, P mesti huruf kecil, H mesti huruf besar. pH yang kurang daripada 7, contoh 6.5, pH 6, pH 5, pH 3 dan seterusnya. pH yang kurang daripada 7 merupakan sesuatu yang bersifat asid. Dan asid ni adalah sesuatu bahan yang boleh menukarkan kertas litmus. Kertas litmus dia ada dua, satu berwarna biru, satu berwarna merah. Sekiranya dia boleh menukarkan kertas litmus biru bertukar kepada warna merah, apa maksud dia? Bermaksud bahan itu adalah sesuatu yang bersifat asid. Dan asid boleh bertindak balas dengan sesuatu logam yang reaktif. Contoh, magnesium ataupun zinc, dia akan membebaskan gas hidrogen dan membentuk sejenis garam. Sifat asid yang seterusnya ialah dia boleh bertindak balas dengan alkali untuk membentuk garam dan air. Proses ini kita panggil sebagai tindak balas peneutralan ataupun proses peneutralan. Asid hanya boleh menunjukkan sifat dia dengan kehadiran air. Ingat, kalau tanpa air, dia tidak boleh menunjukkan sifatnya.
Contoh dalam kehidupan seharian kita, kita boleh tengok contoh-contoh asid, contohnya limau, cuka, yogurt, iaitu sesuatu yang berasa masam. Semakin kuat sesuatu larutan asid, kita kena tahu semakin kecil nilai pH asid tersebut. Okey, contoh kita ada satu bahan pH 6 dengan satu bahan pH 2. Yang mana asid lebih kuat? Iaitu sesuatu bahan yang ada pH 2. Dan seterusnya. Sekiranya bahan itu mempunyai pH yang sangat rendah, bermaksud ia adalah sesuatu asid kuat. Jadi, anda kena berhati-hati semasa mengendali sesuatu asid kuat sebab dia bersifat sangat mengakis. Kita tengok pula sifat alkali. Sifat alkali mempunyai pH lebih daripada 7, berasa pahit, mengakis. Sekiranya sesuatu alkali kuat, boleh menukarkan kertas likmas merah kepada biru dan tidak bertindak balas dengan logam. Di sini kita boleh bezakan di antara asid dan alkali. Dan kalau kita tengok contoh nilai pH dan bahan-bahan yang ada pada nilai pH tertentu, contohnya asid hidroklorik pH 1, jus limau nipis pH 2, apple pH 3, tomato pH 4, teh adalah sedikit berasid pH 5, susu segar pH 6, air suling pH 7 iaitu sesuatu yang neutral, sabun pH 8, ubat gigi pH 9, susu magnesia ataupun ubat gastrik pH 10, deterjen ataupun sabuk pencuci pH 11, air kapur pH 12, natrium hidroksida pH 13 dan juga kalium hidroksida pH 14. Semakin kecil nilai pH, semakin kuat sesuatu asid, semakin besar sesuatu nilai pH, semakin kuat sesuatu alkali. Jadi, air adalah sangat penting untuk membolehkan asid dan alkali menunjukkan sifat. Sekiranya tanpa air, sebenarnya asid atau alkali tidak akan menunjukkan sifat. Contoh, kita boleh tengok asid etanoik glacier, iaitu dalam bentuk butiran. Tanpa air, kertas likmas tidak menunjukkan sebarang perubahan warna. Tetapi sekiranya kita tambah dengan sedikit air, apa yang terjadi? Kertas likmas biru akan bertukar menjadi merah. Di sini menunjukkan air adalah penting untuk membolehkan sesuatu asid atau alkali menunjukkan sifat-sifatnya. Sama juga untuk alkali. Peranan air adalah sangat penting untuk membolehkan alkali menunjukkan sifat-sifatnya. Contoh, pepejah natrium hidroksida tanpa air, kertas likmas tidak akan berubah warna. Tetapi dengan kehadiran air, kertas likmas merah akan berubah menjadi biru. Ini menunjukkan natrium hidroksida di dalam air sudah boleh menunjukkan sifat-sifat alkalinya.